lusa kita akan melalui proses kegagalan pula. Orang yang gagal, tak selama-lamanya gagal dalam hidup dia. Besok lusa, dia akan diberi kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pula. Hari ini kita dapat bertemu dengan orang yang kita cintai dan kita rindui. Tidak lama kemudian kita akan berpisah dengan orang yang demikian. Sayang sakat mana sayang kita dengan pasangan hidup kita, isteri kita, anak-anak kita. Berapa lama kita boleh dalam keadaan sebegitu rupa? Sekejap je. Allah bagi pinjam seketika saja. Besok lusa kita akan berpisah dengan mereka sebut. Saat ini kita bangga dengan apa yang kita miliki kan pada diri kita. Detik berikutnya kita bersedihkan kehilangan yang kita cintai tadi. Maka episod apapun yang sedang kita lalui pada hari ini, maka tenangkanlah hati kita. Laluilah apa pun. Susah ke, senang ke, dalam keadaan yang kita miskin ke, kita kaya ke, yang benda yang paling utama, biar itmi'nanul qalb. Tenangnya hati. Tenangnya hati kita ni. Lapang je pada diri kita. Datanglah apa pun pada diri kita. Berlatihlah untuk menjadi seorang yang walaupun gelombang yang teruk, kita boleh diri kita ni dalam keadaan lapang je pada kita. Jangan resah gelisah pada diri kita demikian. Macam kita kadang-kadang kan kita naik atas kapal terbang. Bila kita berada di atas kapal terbang tersebut, kadang-kadang gelombang naik turun jatuh, naik turun naik turun. Kadang-kadang berdebar kan pada diri kita. Berdebar kita tu kita boleh buat apa? Kalau kita tanya, dengan kita berdebar tu kita boleh buat apa? Kita boleh kawal balik ke kapal terbang sebut? Tak boleh nak buat. Yang kita hanya ada pada kita ni, yang disebut dengan, yang ada pada diri kita ialah zikir dan doa. Zikir dan doa je yang ada pada kita. Zikir dan doa ni untuk apa? Untuk menenangkan hati kita. Demikian dalam hidup orang mukmin. Orang mukmin ni jangan hidup dia dalam keadaan yang dia ni serba dalam keadaan tak kena je dalam hidup. Tengok orang tak selesa, yang tu tak, serba tak kena dalam hidup. Jangan begitu. Hidup orang mukmin ni dia diajar supaya lapangkan, tenangkan hati dia. Cerita kita ni tidak akan selalu sama. Sengaja Allah buat demikian. Episod terus berubah, berganti daripada satu situasi pada satu situasi yang lain. Cuba tuan-tuan tengok kan, cerita-cerita hidup kita ni tak sama. Sejak daripada kecil bertukar, berubah dalam hidup kita sampai pada saat ini. Berubah kan jalan cara cerita kita, berbolak-balik, bertukar-tukar. Kawan-kawan kan, berapa ramai dah kita berkawan, kawan-kawan hilang kawan-kawan kita. Berapa ramai dah orang yang bermusuh. Akhirnya yang dia bermusuh tadi menjadi kawan-kawan yang rapat dalam hidupnya. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang kita di bawah. Kadang-kadang kita ke hadapan, kadang-kadang kita ke belakang. Kadang-kadang nama kita naik, kadang-kadang nama kita jatuh. Orang yang kurang publicity untuk diri kita, pada diri kita. Itulah namanya kehidupan. Kadang-kadang kan tuan-tuan rasakan sonok je dalam keluarga, kadang-kadang tension je dalam keluarga. Ada di kalangan kita, ada di kalangan kita ni, kadang-kadang dia akan rasa apa dia dalam hidup dia, rasa susah je pada dia. Kadang-kadang pada masa yang lain pula dia rasa gembira je dalam hidup dia. Namun satu perkara yang seharusnya tidak pernah berubah pada diri kita ialah hati kita mesti selalu tenang. Yang ni yang kita kena didik pada diri kita. Macam mana pun keadaan, gelombang lah macam mana, dalam kapal ke, dalam kapal terbang ke, dalam apa, maknanya pada diri kita, hati kita lapang je, bertenang je pada jiwa kita, dan tetap teguh dalam kebenaran. Dan kitanya memilih Islam ni, bila kita memilih Islam, kita teguh dengan Islam. Jangan kita rasa tak boleh ni payah ni sukar ni. Jangan demikian. Hidup kita ni sangat perlukan ketenangan. Hidup kita ni perlu untuk kita ni bertenang, dia panggil, berlapang dada, relax je. Jangan kita ni keluh kesah, jangan. Ni cara bagaimana orang mukmin dalam kehidupan dia. Orang mukmin dalam hidup dia lapang je, tak ada dalam kabut, tak ada pada diri dia resah gelisah dalam hidup dia. Terutama bila kita kena tenang diri kita ni bila dilanda dengan ujian. Dilanda dengan ujian. Waktu mana kena ujian, berlapanglah
pada diri kita demikian. Ini yang kita bincangkan. Jika hati kita dalam keadaan tenang, maka segala anggota badan pun akan tenang. Kalau hati kita ni tenang, badan kita pun tak adalah nak pegang yang tu, nak tengok yang tu. Telinga kita pun berdesing-desing. Setengah orang tu, dia tunjuk keluar asap mengikut telinga dia. Kerana kesan daripada apa dia? Kesan daripada dilanda dengan ujian. Tak, orang mukmin bila dia dalam keadaan yang dilanda ujian, dia boleh tenang je dalam hidup dia. Lapang pada diri dia. Tindakan akan tetap pada jalan yang dibenarkan dan jauh daripada sikap yang membahayakan. Bila kita boleh lapang dada kita, kita akan ambil rasional. Jiwa kita ni akan dalam keadaan waras. Akal kita ni waras. Kita boleh berfikir dengan tindakan yang baik. Saya buat contoh, kadang-kadang kan berlaku ujian dalam kekeluargaan. Bertengkar suami isteri. Takkanlah tak ada. Orang Melayu kita sebut, lagi kan lidah kan tergigit. Lidah tu dah elok dah dalam mulut pun boleh tergigit. Ini kan keluarga. Keluarga ni, dalam hidup kita ni suami isteri. Tentu ada saat-saat yang kita rasa pada diri kita ni, saat yang kita perlukan dalam keadaan diri kita ni ujian-ujian. Dan waktu mana kita kena ujian tersebut, maka kita diajar supaya bertenang. Tenang je. Jangan gelojoh. Jangan gopoh. Kenapa? Bila kita gelojoh dan kita gopoh, di antara benda yang paling bahaya yang akan menyerang kita ialah syaitan. Syaitan masuk. Bila syaitan masuk dalam tubuh badan kita, syaitan mula menguasai diri kita. Sebab tu Rasulullah pesan kan, kalau kita sedang marah, tengah-tengah marah sedang berdiri, kita kena duduk. Rasulullah ajar pada kita demikian. Kalau kita duduk, marah juga, baring. Kalau kita baring, marah juga, pergi mandi. Mandi ni akan menenangkan diri kita. Mandi pun marah juga, boleh talqin dah, ni mati dah dia. Nak sebutnya, gambaran dalam hidup kita ni, bila kita ni hidup nak jadi bahagia, tolonglah jadikan hati kita ni penuh dengan ketenangan. Itu cara dalam hidup kita. InsyaAllah kita akan cerita. Ada orang tanya, Ustaz nak tenang-tenang tu macam mana? Nak suruh hati kita jadi tenang ni? Depan nanti insyaAllah. Kita akan cerita sikit. Macam mana nak menenangkan hati kita? Tindakan akan tetap pada jalan yang dibenarkan. Bila kita tenang, kita akan buat keputusan yang tepat, yang betul dengan syariat, dan jauh daripada sikap yang membahayakan. Jauh daripada sikap yang membahayakan. Saya minta maaf nak sebut ya. Nak gambarkan. Di antara orang lelaki dengan orang perempuan, Allah jadikan ketenangan itu mudah kepada lelaki dibandingkan dengan orang perempuan. Allah jadikan demikian. Sebab tu orang perempuan ni, dia kena berhadapan dengan diri dia tersebut besar pada diri dia. Dengan bagaimana? Dengan dia sentiasa berzikir, dengan dia sentiasa mengingati Allah, yang menyebabkan dia akan lebih waras. Kerana orang perempuan ni banyak diganggu emosi ataupun hawa nafsu. Diganggu demikian. Kalau kita dengar yang disebut oleh hukama pun diajar, orang lelaki Allah bagi pada dia 9 akal, 1 nafsu. Tetapi bagi orang perempuan Allah jadikan pada diri dia 9 nafsu. Kemudian 1 je akal dia. Nafsu dia mendahului diri dia. Manakala akal dia berada lambat, berada di belakang. Itu dia menyebabkan orang lelaki Allah bagi pada diri dia kuasa untuk kuasa cerai itu berada pada orang lelaki. Allah tak bagi kuasa cerai berada pada orang perempuan. Kalau Allah bagi pada orang perempuan kuasa cerai, 10 kali sehari kena cerai suami dalam hidup. Nak sebutnya gambaran bagaimana ketenangan itu berada pada suami. Tapi pelik benarlah kalau suami pun jadi pemarah, suami yang menjadi seorang yang bengis, suami yang menjadi seorang yang tak boleh nak kawal diri. Pelik benarlah dalam hidup kita ni. Sebab Allah dah bagi dah pada orang lelaki ni akal kan. Satu orang lelaki ni kena jadi al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki ni mesti menjadi pemimpin pada orang perempuan. Jangan sampai peringkat orang perempuan yang menjadi pemimpin pada orang lelaki. Peliklah dalam hidup kita kalau sampai peringkat orang perempuan, isteri pula menenangkan suami. Patutnya suami yang menenangkan isteri, bukan isteri yang menenangkan suami. Tetapi oleh kerana nak sebutnya, orang lelaki, kenapa kalian jadi demikian? Kerana ngelojoh kalian, berpuh kalian dalam hidup. Lalu dalam hidup kita ni,
kita tolong kembalikan balik pribadi seorang lelaki. Pribadi yang sebenar yang Allah jadikan pada orang lelaki. Jangan jadi seorang pemarah, jadilah seorang pemaaf. Itu cara demikian. Jangan jadi seorang yang dia kasar. Jadilah seorang yang menjadi penuh dengan ketenangan. Dalam kehidupan mereka sebut. Ni sifat yang perlu ada pada diri kita supaya tindakan yang kita buat itu menjadi waras dan tidak membahayakan. Kata-kata lisan pula akan tetap dengan penuh hikmah dan tidak keluar daripada kesantunan yang sepatutnya ada di kalangan kita. Mulut-mulut kita ni pun kita akan bercakap dengan bahasa-bahasa yang indah. Kita tak akan bercakap dengan bahasa-bahasa yang kotor. Ni tak, bila marah je keluar semua nama-nama binatang dalam hutan tu. Pelik betul kita. Bila kita keluar je bila kita nak marah je mula mencarut. Kenapa jadi macam tu? Kenapa kita jadi macam tu? Orang yang suka bercakap dengan yang disebut dengan bahasa-bahasa kasar dan sebagainya, tanda orang ni tak bahagia dalam hidup dia. Orang yang Allah tak jadikan kebahagiaan pada diri dia. Jadi kita ni biar jadi orang yang hidup dalam keadaan bahagia. Bahagia kita dengan apa dia? Ketenangan dan kesopanan yang ada pada diri sebagai seorang mukmin. Tak adalah orang yang paling tenang dalam hidup ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tu tenang je. Allah ajar pada Nabi Muhammad, kamu jangan gelojoh wahai Muhammad. Kalau kamu gelojoh, kamu dalam keadaan kasar, yang menyebabkan apa dia? Menyebabkan orang tak dekat dengan diri kamu. Orang akan jauh daripada diri kamu. Allah ajar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan dalam hidup kamu berlatih menjadi orang-orang yang melapangkan diri dan menenangkan dalam hidup. Saya nak sebut juga pada muka surat 64 dalam kitab ni tuan-tuan. Saya tulis ketenangan itu sebenarnya hanyalah dimiliki oleh orang mukmin. Orang yang mukmin je yang memiliki ketenangan ini. Tuan-tuan jangan harap tuan-tuan dapat ketenangan daripada kekufuran. Yang kufur, orang kafir, dia tak akan jadi tenang. Allah tak buat ketenangan dengan kekafiran. Demikian juga Allah tak buat ketenangan dalam hidup ini daripada kemaksiatan. Sebab tu Islam suruh, kalau kamu nak tenang, kamu kena kembali kepada Allah. Nanti kita akan cerita benda yang ni. Nak sebutnya macam mana kita nak jadi bahagia dalam hidup. Bahagia dengan ibadah kita. Kita tak akan bahagia dengan maksiat. Dalam hidup ni, orang yang dapat memiliki yang disebut dengan ketenangan, ketenangan ni siapa? Hanya orang mukmin. Bila kalian bersama dengan orang Islam, kalian duduk dengan orang saleh, kalian bersama dengan mereka-mereka yang mentaati perintah Allah, kalian akan rasa ketenangan yang hebat. Duduklah dengan sebelah para alim ulama. Tuan-tuan akan rasa seronok. Rasa seronok je dalam hidup. Tuan-tuan duduk dengan orang-orang saleh, tuan-tuan akan dapati keadaan demikian. Saya sebut ketenangan ni milik orang Islam, hanya milik orang Islam, orang mukmin, tidak dimiliki oleh orang kafir ataupun si munafik. Kenapa? Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ajar pada kita. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Allah Subhanahu wa taala sebut, dia yakni Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati setiap mukmin. Allah jadikan demikian. Orang mukmin ni orang tenang, orang yang tidak lojuh. Padahal manusia ni Allah Subhanahu wa taala sebut, innal insana khuliqa halu'a. Manusia ni hidup dia sebut tak kena. Hidup dalam keadaan khuliqa halu'a. Tapi bila kamu jadi orang mukmin, kamu akan jadi tenang. Tenang terus dalam hidup kamu. Allah Subhanahu wa taala sebut, huwallazi anzala as-sakinah. Dia yakni Allah yang menurunkan ketenangan dalam fi qulubil mu'minin, dalam hati-hati orang mukmin. Dia tak sebut fi buyutil mu'minin. Dia tak sebut dalam rumah-rumah orang mukmin. Tapi Allah sebut dalam hati-hati setiap mukmin. Tu hebatnya yang nak sebutnya Islam. Sampai peringkat dimasukkan ketenangan tu dalam hati orang mukmin. Dengan tujuan apa dia? Liyazdadu imana. Bila kamu tenang, dengan tujuan untuk menambahkan lagi keimanan kepada Allah. Liyazdadu imana ma'a imanihim. Mereka bertambah di samping keimanan mereka yang sedia ada. Bila dia tenang, Allah bagi hikmah-hikmah yang banyak. Kan bila berlaku COVID-19 ini kan, misal contohnya, orang mukmin dia tak rasa nak marah, tak rasa nak rasa gelisah, tak ada.
Orang mukmin pada diri dia, semua yang berlaku ni ada hikmah. Ya Allah sediakan. Tak adalah pada diri dia kelam kabut nak marah. Kenapalah tak boleh nak bergerak sana? Kenapa tak boleh bergerak ke sini? Dia menghantuk kepala di dinding, misal contoh. Dia tak puas hati berguling-guling dalam rumah. Tak, orang mukmin tenang. Dia tak boleh pergi masjid. Tenang, tenang dalam hidup dia. Walaupun dia tak boleh pergi masjid, dia boleh buat masjid dalam rumah dia. Dia boleh semayang dalam rumah dia dengan keluarga dia. Ni orang mukmin. Orang mukmin dia akan jadi demikian. Satu saya nak sebut pada orang yang tidak mukmin. Rugi kalian menjadi munafik. Rugi kalian memilih untuk menjadi kufur. Rugi kalian. Kalau kalian nak hidup rasa sonok sungguh, hanya orang yang baru masuk Islam. Bagaimana tenangnya hidup mereka. Bagaimana sonoknya hidup mereka. Walaupun mereka awal-awal mereka masuk Islam, mereka rasa kehilangan kekeluargaan, katakanlah demikian. Mereka diputuskan hubungan, tapi Allah jadikan ketenangan dalam hati mereka. Saya sendiri, saya sebut banyak kali, bila kita boleh baca Quran, boleh kita buat ibadah pada Allah, boleh kita bangun tahajud malam, rasa tenang je daripada diri kita. Tuan-tuan sendiri, tuan-tuan dengar kuliah kan? Tuan-tuan dengar kuliah ni, tuan-tuan rasa serabut ke? Ataupun tuan-tuan rasa semakin rasa tenang? Ramai mana orang dengar kuliah tertidur? Tidur dia. Kenapa dia boleh tertidur? Tertidur. Kerana dia tenang itu. Ada seorang orang kafir yang dia tak boleh tidur 2-3 tahun. Dia ceritakan dalam kitab cerita. Dia tak boleh tidur 2-3 tahun. Satu hari dia tengok ada orang Islam berkumpul dalam majlis ilmu. Bila dia tengok orang Islam berkumpul kat majlis ilmu tersebut, lalu dia pun pergi ke masjid tersebut. Dia tumpang, dia dengar je. Bila dia dengar je majlis ilmu, dia tertidur dalam majlis ilmu tersebut. Tertidur. Lama dah dia tak tidur. Dia tak faham apa pun, tapi dia dengar je. Dengar tertidur. Dia terjaga daripada tidur dia. Bila orang dah selesai majlis ilmu tersebut, dia terjaga, lalu dia cari. Dia kata ubat ni paling mujarab dalam hidup dia. Dia tak dah bertahun dah dia tak boleh tidur. Tiba-tiba dia boleh tidur dalam majlis ilmu. Dia rasa lapang dan damai dalam hidup dia. Dalam keadaan demikian, bila sebegitu saja yang berlaku pada diri dia, dia berjumpa dengan imam dia sebut, saya nak masuk Islam. Kerana Islam ini penuh dengan ketenangan dan kedamaian dengan Islam. Hidup kita ni begitu para hadirin sekalian. Orang mukmin ni Allah sebut, kamu dah ada dah iman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sedangkan kamu dah ada dah iman kamu tu, tapi Allah tambahkan lagi keimanan pada kamu. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah mula sebut, bagi Allah dia ada tentera-tentera di langit dan juga di bumi. Tentera-tentera Allah ni yang nampak dan yang tak nampak. Termasuk COVID-19. COVID-19 ni di antara tentera-tentera Allah. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah ni wa kana Allahu aliman hakima. Allah ni Maha mengetahui dan juga Allah ni Maha bijaksana. Itu cara dalam hidup kita orang mukmin diajar supaya demikian. Dalam ayat ni Allah menceritakan mengenai kurniaannya ke atas orang yang beriman. Ayat dalam surah Al-Fath, ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dia, yakni Allah, yang menurunkan dalam hati-hati orang mukmin tu sakinah, rasa ketenangan, rasa seronok dalam hidup dia. Tanya orang mukmin, tuan-tuan tanyalah orang-orang soleh, apa pun yang berlaku dalam hidup dia, dia rasa nikmat je pada diri dia, seronok je pada dia. Kurniaan apa yang Allah diturunkan pada mereka? Hati yang tenang dan tenteram. Hati yang tenang dan juga tenteram yang Allah kurniakan. Kita boleh beli ke dekat kedai, pergi ke Jaya Jesco, ataupun pergi ke apa dia, pergi ke pasar raya, pergi ke Ion Bake, pergi ke mana pasar raya, yang kita nak beli tenang, boleh? Tak boleh. Kerana Allah yang mengurniakan dalam hidup kita. Kita boleh beli rumah, tapi kita tak boleh beli kebahagiaan. Seringkali saya sebut demikian. Kita boleh beli kenderaan, tapi kita tak boleh beli keselesaan. Kita boleh beli ubat, tapi kita tak boleh beli kesembuhan. Kita boleh beli tilam, tapi kita tak boleh beli kelenaan. Siapa yang pemilik yang demikian? Lena, sembuh, kemudian tenang. Semua ni Allah yang memiliki. Bila Allah yang memiliki, Allah yang menurunkan dalam hati orang mukmin. Allah nak turun tu dengan cara apa dia? Bila kamu mukmin. Kalau kamu tak mukmin, kamu tak akan dapat.
ketenangan dalam hidup kami. Ini syarat yang paling utama dalam hidup. Sebab itu saya kata, pemilik kepada ketenangan ini siapa? Yang disebut dengan orang mukmin. Lalu kalau kamu tidak jadi mukmin, kamu akan rugi dalam hidup kamu. Rugi dalam hidup kita bila kita memilih menjadi orang yang munafik. Untuk apa kita jadi orang munafik? Dalam hidup kita, sekejap nampak Islam, sekejap nampak kekufuran. Untuk apa pada diri kita? Cuba tanya dalam hidup kita. Kita ni untung apa dalam hidup kita ni jadi kufur? Na'udzubillah min dzalik. Lawan Islam. Lawan alim ulama. Lawan orang-orang salih dalam hidup kita. Tak bersama dengan jemaah Islam. Untung apa dalam hidup kita? Rugi je ada. Daripada kita dapat kerugian, baiklah kita dapat keuntungan. Keuntungan kita apa dia? Kita mengikat diri kita dengan jemaah Islam. Kita mengikat diri kita dengan keimanan pada Allah. Mengikat diri kita dengan kerja-kerja yang disuruh oleh Allah. Semua ni membawa keuntungan di mana hati kita penuh dengan ketenangan dalam hidup. Panjang dalam cerita ni, sampai peringkat kita boleh bayangkan, disebabkan Islam lah hidup kita ni rasa tenang. Bila kita Islam dan tenteram. Sebab itu dikatakan bahawa ketenangan itu adalah senjata senjata orang yang beriman dan yang menganut Islam dalam kehidupan mereka sebut. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di antara tentera Allah, junudus samawati wal ard. Tentera Allah yang menyebabkan kamu jadi tak tenang ialah tentera Allah. Tentera Allah yang masuk dalam hati seorang. Orang kafir kan, dia ada masalah, tak tahu nak buat macam mana, dia pergi bunuh diri. Dia pergi makan pil tidur, macam-macam gaya dalam hidup mereka tersebut. Sehingga kan pil tidur tu kena kawal, kena berada pada orang yang farmasis yang patut untuk nak bagi pil tidur pada seorang. Kenapa? Kerana kekufuran di kalangan manusia ini menyebabkan hidup dalam keadaan tak tenang. Hidup kita ni biar kita jadi tenang. Sesukar mana pun dugaan dan ujian Allah dalam hidup kita, hati kita ni tetap teguh, relax je. Macam itik dalam air tu lah, senang cerita. Itik dalam air tu kan, tenang je, relax je kat atas. Kaki kat bawah tu, kat bawah. Senangnya. Tapi orang mukmin kena lebih hebat daripada itik dalam air tu. Maknanya demikian. Kita bukan dalam kabut pun. Lapang je dalam hidup orang mukmin. Ashabul Kahfi adalah antara contoh mereka yang ditenangkan oleh Allah. Mereka berusaha menyampaikan kebenaran tauhid, akan tetapi orang di sekeliling berusaha untuk menyakitinya, sehingga mereka terusir daripada tempat sendiri. Terusir daripada tempatnya sendiri. Akhirnya mereka terpaksa meninggalkan keluarga dan keselesaan hidup yang dinikmati dan berada dalam gua untuk tempoh masa yang panjang. Ashabul Kahfi, Allah berfirman mengenai kisah mereka tersebut. Tuan-tuan tengok dalam cerita dalam surah Al-Kahfi ayat 13 dan ayat 14. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan shatata. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kami kisahkan pada kamu wahai Muhammad, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, satu cerita yang penuh dengan kebenaran. Innahum, sesungguhnya mereka, fityatun amanu bi rabbihim, pemuda-pemuda yang beriman pada Tuhan mereka, wazidnahum huda, kami tambahkan keimanan yang ada pada mereka sebut. Warabatna 'ala qulubihim, dan kami teguhkan hati-hati di kalangan mereka tersebut. Izqamu, ketika mana mereka bangun, waktu mana mereka berdiri, lalu mulut-mulut mereka sebut, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami ialah Tuhan yang memiliki kerajaan langit dan juga bumi. Lan nad'uwa min dunihi, nescaya tidak sekali-kali menyeru selain daripada Allah ilahan, sebagai Tuhan dalam hidup ni. Laqad qulna idzan shatata, maka sesungguhnya kami, kalau demikian telah mengucap kataan yang amat jauh daripada kebenaran pada kami ini sendiri. Begitu juga tentang perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ashabul Kahfi di antara contoh manusia yang diberi ketenangan, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Sayyidina Abu Bakar ketika mana mereka berdua masuk dalam gua untuk berlindung daripada orang kafir musyrik yang sedang memburu mereka tersebut, sehingga Abu Bakar dalam keadaan berdebar.
Abu Bakar radhiyallahu anhu ini berdebar dan takut. Katanya Abu Bakar, kalau salah seorang mereka menundukkan pandangan ya Rasulullah, nampak terus kita menunduk keduanya ke kasutnya ya Rasulullah, pasti dia nampak kita ni Rasulullah dalam gua ni. Katanya Abu Bakar pada Rasulullah di saat yang genting itu, dalam keadaan yang genting itu, Rasulullah dengan penuh ketenangan sebut, bagaimana menurut kamu tentang dua orang yang Allah ialah ketiganya? Rasulullah sebut demikian. Kamu rasa kita berdua kan? Abu Bakar, kamu rasa kita berdua kan? Tak, sebenarnya Allah yang ketiga. Kamu relax. Apa dia? Kamu tenang, Abu Bakar. Bahasa anak-anak muda, relax bro, katanya nak sebutnya. Kita ni jangan kelam kabut, jangan keluh kesah dalam hidup. Firman Allah Ta'ala, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kecuali jikalau tidak menolongnya Muhammad itu, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Illa tansuruh. Kamu tak nak tolong Rasulullah. Allah tolong. Faqad nasarahu Allah. Allah tolong Rasulullah. Iz akhrajahu alladhina kafaru. Ketika mana orang-orang kafir mengeluarkan Rasulullah daripada Mekah. Iz akhrajahu alladhina kafaru. Rasulullah terkeluar daripada Mekah tu kenapa? Kerana kekafiran. Orang kafir yang buat khianat pada Rasulullah. Alladhina kafaru. Kemudian saniyasnain. Mereka keluar dalam keadaan berdua tersebut. Salah seorang daripada dua orang, ketika mana kedua, idhuma fil ghar. Salah seorang dalam gua itu, iz yaqulu li sahibi. Dia sebut pada saudara dia, sahabat dia, sahibi, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah berserta dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Fa anzalallahu sakinah. Lalu Allah turunkan ketenangan pada mereka. Ada 2-3 kalilah dalam sejarah Islam ni Allah turunkan ketenangan. Malam perang Badar Allah turunkan dalam hati sahabat-sahabat tu jadi tenang. Bila lagi tenang, bila Allah turunkan dua orang ni dalam gua ni, Allah sebut fa anzalallahu sakinata. Allah turunkan ketenangan padanya. Wa ayyadahu bi junudil lam tarawha. Dan Allah dalam membantu tentera-tentera yang kamu tidak nampak lihat padanya. Dalam peristiwa perang Khandaq, Allah turunkan ketenangan juga. Perang Khandaq tu dalam kabut dah, jiwa-jiwa sahabat-sahabat tu rasa resah gelisah dah. Tengok bagaimana musuh dah boleh menghampiri kepada kejayaan pada musuh. Allah turunkan ketenangan. Tidur selena-lenanya sahabat pada malam perang tersebut, dalam keadaan orang kafir pula menggigil ketakutan dan kesejukan yang amat mencengkam di saat yang demikian. Ini dalam ketenangan dalam hidup. Demikian juga dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ketenangan. Waktu mana peristiwa dalam kekeluargaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu mana Rasulullah berhadapan dengan ujian kekeluargaan. Dituduhnya Aisyah ini seorang yang Aisyah radhiyallahu anha ni seorang yang berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Masa itu ujian dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diuji dengan ujian-ujian yang sedemikian rupa. Tapi yang ada apa dia? Ketenangan dan ketenangan dalam hidup ini. Lalu kita sampailah tajuk yang kita nak sebut ni. Bagaimana kita nak jadi tenang dalam hidup kita? Jalan yang macam mana kita nak dapat ketenangan? Saya ringkaskan saja. Nak sebut dalam kitab ini pada muka surat 70. Tuan-tuan ada kitab ni, tuan-tuan dapatkan kitab ini. Dalam kitab ni saya rangka 2-3 perkara yang menyebabkan kita tenang. Yang pertama, hidup kita ni sentiasa berkumpul dalam mencari ilmu. Yang pertama, berkumpul dalam rangka mencari ilmu. Siapa yang nak tenang, dia kena duduk dengan para alim ulama. Dia dalam keadaan mencari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah. Mana-mana orang yang dapat berkumpul di rumah Allah, mereka membaca kitabullah, mempelajari sesama mereka, mereka belajar sesama mereka, melainkan Allah akan turunkan pada mereka sakinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam halaqah. Duduk dalam halaqah ni menenangkan hidup. Jangan menyendiri, jangan suka kita kan antara kalau kita diberi pilihan duduk dengan ramai-ramai dengan kita duduk seorang-seorang. Kita suka duduk seorang-seorang. Sebenarnya duduk ramai-ramai itu menenangkan kamu. Bukan menenangkan dengan seorang-seorang. Tengok Islam ajar.
Ya, cara macam mana? Duduk ramai-ramai ni maksudnya, duduk bukan bercakap tentang keburukan orang, tetapi duduk bercakap tentang agama Allah. Duduk mendengar, ataupun berbicara, ataupun duduk dalam halaqah, zikrullah, mengingati Allah, menenangkan. Rasulullah sebut, Allah akan turunkan pada mereka sakinah. Dan juga Allah turunkan rahmat yang akan meliputi mereka. Para malaikat akan mengelilingi mereka. Dan Allah Ta'ala sentiasa menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat yang berada di sisinya. Sebut tentang, dan di hadapan malaikat yang berada di sisinya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hidup kita ni, banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa. Siapa yang nak tenang, doa. Rasulullah dan para sahabat pernah mengulangi kalimah doa berikut dalam perang Ahzab. Fa'anzilanna sakinata alaina wa thabbit aqdamana in laqina. Rasulullah sebut, fa'anzilanna sakinah alaina. Fa'anzilanna sakinata alaina. Ya Allah, tolong turunkanlah ketenangan ke atas kami. Wa thabbit aqdamana. Tolong tetapkanlah pendirian kami. In laqina. Kalau sekiranya di saat mana kami bertemu dengan musuh-musuh kami. Rasulullah baca demikian doa. Fa'anzalinna sakinah alaina wa thabbit aqdamana in laqina. Ya Allah, tolong turunkanlah ketenangan di saat mana berhadapan dengan musuh, dan tolong tetapkan pendirian kami. Jangan kami lari daripada musuh ini sendiri. Dua, dalam hidup. Maknanya doa. Doa ni banyaklah cara kita doa dan doa pada kita. Yang ketiga, dalam hidup kita ni, kerapkan membaca Al-Quran Karim. Rajinkan baca Al-Quran. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tilkal sakinah tatanazzalat bil Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sesungguhnya turunnya ketenangan ini dengan apa dia? Kala mana turunnya Al-Quran Karim. Al-Quran ini menenangkan dalam hidup. Cara demikian. Allah pilih bulan Ramadan diturunkan Al-Quran untuk menenangkan dalam hidup kita. Ini cara Rasulullah sebut, tilkas sakinah tatanazzalat bil Quran. Setiap ketenangan itu turun dengan kamu sentiasa dengan Al-Quran. Dengan turunnya Al-Quran menenangkan hidup kamu dengan Al-Quran Karim. Sebab tu Al-Quran ni kita baca, kemudian kita buat majlis dan sebagainya. Yang keempat, macam mana nak tenang? Ialah kitanya membanyakkan zikrullah. Pada muka surat 72. Tuan-tuan tengok. Sentiasa berzikir kepada Allah. Berzikir je menjadikan diri kita ni tenang. Ala bizikrillah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala sebut, orang yang beriman itu wa tatma'innu qulubuhum, dan juga ketenangan hati mereka tersebut bizikrillah. Dengan mereka menyebut nama Allah je. Mereka berzikir pada Allah je. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Naklah kamu tahu, dengan zikir kepada Allah menenangkan hati kamu tersebut. Kadang-kadang kan dalam rumah tangga kita ni, ada je benda-benda yang berkelahi. Ada je benda-benda yang tak kena. Kadang-kadang kita tengok muka suami kita, kita rasa menyampah je orang tua ni. Kadang-kadang kita tengok muka isteri kita, ada je yang kita sebut tak kena dalam hidup kita. Cuba zikir sikit. Zikir sikit dalam hidup kita. Bukannya sikit je, banyakkan pada kita. Sebut apa dia? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tu zikir kita. Alhamdulillah, kenapa? Aku ada suami, aku ada isteri. Orang lain puas mandi bunga, tak berjumpa bunga. Kita ni tak payah mandi bunga, ada bunga. Itu cara demikian. Bagaimana Allah jadikan ketenangan dalam hidup kita. Sebut pada diri kita ni, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ni menyebabkan tenang pada kita. Dengan kita syukur, menyebabkan kita tak kufur pada Allah. Bila kita payah syukur, menyebabkan kita kufur, dengan kufur itu menghilangkan ketenangan. Itu cara dalam hidup seorang. Syukurlah banyak-banyak sikit. Tengok, jangan banyak kita, abang ni tak romantik macam suami orang. Kita sebut. Sebut pada suami kita. Abang ni tak payah nak beli bunga. Dulu bukan main lagi, belum kahwin, bunga. Sampai saya pun jemput tengok bunga. Dia sebut demikian. Tapi dah kahwin ni tak pernah nak bagi bunga. Dia mula marah pada suami dia. Syukurlah.
Sebenarnya, dia tak beli bunga pun, dia dah jadi bunga dah. Senang cerita ni. Suami itu dah jadi bunga dah dalam hidup tersebut. Demikian juga kita dengan isteri kita. Jangan kita nak marah pada isteri kita. Kenapa teruk sangat pakaian macam ni? Kemudian dalam keadaan sebegini, hodoh pula, tubuh badan tak jaga pula, misal contohnya. Allahu Akbar. Tak syukur ke dia telah melahirkan zuriat untuk kita? Dia dapatkan pada diri kita ni zuriat. Dia korbankan banyak masa dia dalam banyak tugas-tugasan kerja dia. Tubuh badan dia putus urat-urat dia dalam dia menanggung bebanan ini. Syukurlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni sentiasa di bibir kita untuk menjadikan ketenangan dalam hidup. Panjanglah cerita kita ni. Sama juga kita dengan jiran. Sama juga kita dengan sahabat-sahabat. Syukur. Orang nak bersahabat dengan kita ni pun rasa syukur dalam hidup pada diri kita ni. Yang kelima, nak tenang, tolong berlaku jujur dalam berkata-kata dan berbuat sesuatu. Siapa-siapa yang dia menjadi hidup dia dengan asliqi, dia benar-benar hidup dengan agama, orang ni akan jadi tenang dalam hidup. Jujur dalam berkata-kata dan juga berbuat perbuatan-perbuatan tertentu. Jangan kita ni jadi hipokrit. Jangan. Bila kita jadi hipokrit, jadi orang munafik, kita tak tenang. Tuan-tuan ingat ke orang munafik tu tenang ke tuan-tuan? Tak. Orang munafik tak, Allah tak jadikan ketenangan dengan kemunafikan dia. Bila dia jadi munafik je, hilang terus tenang. Satu Islam diajar, jadilah orang mukmin. Orang mukmin ni, bila kita sentiasa menjadi yang jaga dalam hidup kita, tenang pada diri kita, insya-Allah di waktu itu Allah akan turunkan ketenangan pada kita. Dalam hadis Rasulullah sebut, fa inna sidqa tama'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah kata apa dia? Fa inna sidqa, bila kamu hidup dalam keadaan penuh dengan ketenangan, kamu dalam keadaan penuh dengan kebenaran, tama'ninatun, kamu akan jadi seorang yang tenang di dalam hidup kamu. Kemudian wa innal kadhiba ribatun, bila kamu ni bohong ataupun kamu dalam keadaan tak benar dengan apa yang diajar dalam Islam, ribatan, menyebabkan timbulnya ragu-ragu dalam hidup kamu ni, jadi rasa tak selesa, hidup kamu jadi rasa tak tenang dalam kehidupan kamu. Ini di antara perkara yang kita nak sebut pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni jangan bertangguh-tangguh dalam kita mentaati perintah Allah, dalam kita bersama dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan insya-Allah bila kita dapat yang ni, kita akan pasti mendapat ketenangan dalam kehidupan kita. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada saat yang baik ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan di kalangan orang yang soleh, sahabat-sahabat yang soleh di kalangan kita ini sendiri. Tuan-tuan, sebelum kita berhenti ni, sebelum kita baca doa ni, saya suka mengumumkan kitab yang terbaru, buku yang terbaru yang kita nak keluarkan ni. Sekarang kita mula buat pre-order di kalangan kita. Yang buku ni, jadikanlah kematian kalian sebagai kematian husnul khatimah. Macam mana nak jadikan mati kita ni husnul khatimah? Nak pastikan kita mati masuk dalam syurga Allah. Saya karang kitab ni. Ini di antara kitab terbaru yang kita baru mula buka pre-order. Tuan-tuan, dalam kitab ni cantik sangat. Tuan-tuan baca, susun. Saya susun kembali. Saya gambarkan tentang kita gambarkan doa untuk kita dapat husnul khatimah. Kemudian yang ni hari kali yang pertama saya umum ni. Saya umum kitab ni. Kemudian doa-doa yang kita susun. Kemudian bila kita nak dekat dengan kematian, ada godaan syaitan yang menghalang. Macam mana kita nak hadapi keadaan yang demikian? Kemudian tanda-tanda kita beroleh husnul khatimah tu macam mana? Ni kita belajar di kalangan kita ni. Kita buat ni bagaimana untuk kita nak jadi husnul khatimah. Dan sampailah kita ada beberapa amalan-amalan yang perlu kita buat, sampai lebih kurang amalan yang ada ni lebih kurang 13 amalan. 13 amalan yang perlu kita lakukan untuk dapatkan husnul khatimah. InsyaAllah kita akan buat satu kursus yang lepas pada ini kita akan buat kursus terhadap kitab ini. Sebelum daripada ini kita telah keluar satu kitab ini. Ini kitab persiapan menjelang kematian. Kemudian kitab yang pertama yang kita keluar ni berada di pasaran. Hampir lebih yang telah memiliki kitab ini saya dipahamkan lebih pada 50,000.
50,000 yang sudah memiliki 50,000 orang lah, senang ceritanya. Yang ni kita keluarkan lagi yang terbaru. Dan tuan-tuan yang nak kepada pre-order untuk 2 buah kitab ini, kitab ini ialah tuan-tuan boleh hubungi 019 577 6306. Di skrin tu dah ada dah. Tuan-tuan boleh hubungi terus 577 6306. Harga 2 buah kitab ni sebanyak RM20 saja. RM20 saja. Kalau tuan-tuan kata, saya dah memiliki kitab ni Ustaz, nak kitab ni saja. Yang terbaru ni, kitab yang bagaimana untuk mendapatkan husnul khatimah ini, harga kitab ni RM12. RM12. Tapi kalau tuan-tuan gabung 2 ni, lebih untung lagi tuan-tuan. Gabung untuk ni siri, untuk kita nak jadikan pada diri kita ni, macam mana kita nak melayakkan diri kita untuk menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita susun demikian. Dan tuan-tuan, yang ni tuan-tuan kita cuba untuk kita keluarkan, nak pastikan diri kita ni kematian husnul khatimah, insya-Allah. Itu kita berebutlah di kalangan kita demikian pada diri kitanya. Kemudian tuan-tuan boleh direct kepada 019 577 6306, insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan, produk kita keluarkan juga produk serunding bilis. Ini produk serunding bilis ni. Yang ni anak-anak saya, keluarga saya memang suka sangatlah untuk makan. Yang ni tuan-tuan boleh dapatkan di Matan Bis. Dalam Matan Bis tu tuan-tuan boleh dapatkan produk ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam Matan Bis tu. Ni ikan bilis tapi kita makan tu rasa sedap. Tapi sedap ni nak sebut sedap ni nanti kan ramai terbatal puasa pula di kalangan kita. Kemudian dalam masa yang sama saya masih lagi membuka peluang untuk sahabat-sahabat menginfakkan, wakafkan sumbangan kalian di akaun Matan Center, kerana kita sedang siapkan masjid di Pulau Langkawi. Kita sedang siapkan masjid juga, nak bangunkan masjid di Kuala Terengganu. Kemudian kita sedang siapkan tempat pengajian anak-anak perempuan, pelajar perempuan kita di Jelantuk Pahang. Dan insya-Allah kita harap supaya kalau tuan-tuan ada duit-duit wakaf, duit-duit zakat dan sebagainya, tuan-tuan boleh bank inkan ke akaun, 3 akaun yang telah kita letakkan di bawah tu, Matan Center tu. Tuan-tuan boleh tengoklah sekejap lagi sekolah yang sedang saya bangunkan ini sendiri. Tuan-tuan yang nak buku tadi ni ada lagi yang sebut tu, tuan-tuan terus ke talian 019 577 6306. InsyaAllah kita sedang buka pre-order dalam tempoh sebegini. Tuan-tuan boleh dapatkan dah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita. Dalam masa yang sama kita masih lagi menyediakan makanan berbuka puasa. Kita bagi pada orang susah, orang miskin dan sebagainya. Termasuk mana-mana frontliner yang masih lagi bertugas bergerak ini, kita agih-agihkan lagi. Ada dah yang berhenti dan ada lagi yang sedang bergerak ini sendiri. Kita masih lagi sampaikan sumbangan-sumbangan untuk mereka berbuka puasa ini sendiri. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. InsyaAllah petang ini kita akan bersiaran dengan program khusus untuk dalam tempoh PKP ini. Dalam jam 2 petang nanti tuan-tuan kembali balik. Kemudian malam ini insyaAllah kita bersama dengan Ustazah Asma Harun dan suaminya. InsyaAllah dalam rancangan pada malam ini insyaAllah. Tuan-tuan jangan lupa untuk kita bersiaran. Ada 2 program yang kita susunkan ini. Pukul 2 petang sekejap lagi. Satu rancangan yang sesuai untuk menggerakkan anak-anak kita yang dalam tempoh berada dekat rumah, bagaimana mereka nak belajar dan sebagainya. Saya berjumpa dengan beberapa orang sahabat-sahabat yang bagi pilihan untuk memudahkan di kalangan kita untuk belajar. Kemudian malam ini kita akan berbicara sempena malam yang disebut dengan Nuzulul Quran bersama dengan Ustazah Asma Harun dan juga suaminya. InsyaAllah pada malam ini para hadirin sekalian bolehlah bersama dalam rancangan yang telah kita aturkan ini sendiri insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Alhamdulillah Rabbil Alamin. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.